Hai, salam semua. Kembali lagi bersama saya The Julia Channel. Terima kasih kepada yang masih setia mengikuti channel saya. Sudah pasti saya akan berusaha untuk memberikan informasi dan fakta yang menarik kepada Anda. Kepada Anda yang baru sahaja menjumpai channel saya, sila subscribe kerana Anda akan dapat lebih banyak info dan fakta yang menarik daripada saya. Sebelum itu, saya ingin melafazkan syukur yang teramat sangat kerana dengan pengalaman selama 3 tahun menuntut di Pulau Pinang di sebuah universiti awam yang bertaraf antarabangsa, sedikit sebanyak saya dapat menceritakan misteri tentang tiang 56 Jambatan Pulau Pinang. Ini merupakan sedikit cebisan pemandangan yang dapat dilihat dari pusat pentadbiran universiti. Sebelum itu, saya akan jelaskan sedikit info tentang sejarah dan keunikan jambatan ini. Memandu di atas jambatan ini dengan kepanjangan 13,5 km dari daratan dan 8,4 km daripada merentasi lautan. Jambatan ini telah menghubungkan lebuh raya Gelugur, iaitu lebuh raya di tanah pulau, dengan tanah besar Semenanjung, iaitu seberang perai. Oleh itu, sudah tentu kita akan melihat pemandangan suasana di tengah lautan. Ini kerana jambatan ini merentas lautan. Untuk pengetahuan kita semua, jambatan ini merupakan satu ikon kebanggaan negara dan juga logo yang diabadikan dalam jata negara, iaitu Jambatan Pulau Pinang. Jambatan Pulau Pinang ataupun lebih dikenali sebagai Exit 36 merupakan jambatan yang terpanjang di Malaysia dan keempat terpanjang di Asia Tenggara. Jambatan ini telah dibuka secara rasminya pada 14 September 1985 untuk kenderaan awam. Kerja pembinaan bermula pada tahun 1982 dan telah siap dibina pada tahun 1985. Hanya 3 tahun sahaja dan memakan belanja sebanyak 850 juta ringgit Malaysia. Jika anda pernah berkunjung ke Pulau Pinang, pasti akan melalui jambatan ini. Jikalau anda merupakan penduduk tetap pulau tersebut, pasti anda pernah mendengar kisah seram klasik berkenaan jambatan ini. Kisah mengenai mistik tiang jambatan yang ke-56 sudah tidak asing lagi kepada penduduk Pulau Pinang. Diceritakan bahawa pada zaman 80-an, ketika mula pembinaan tersebut, terdapat kesulitan yang hampir tidak masuk akal yang membantutkan proses pembinaan. Sehinggakan pemaju akhirnya mengambil jalan mistik untuk menghubungi pawang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Menurut pawang tersebut, kawasan laut tersebut mempunyai penunggu dan diperintah oleh Ketua Jin yang memerintah Selat Melaka. Ketua Jin tersebut berasa terganggu dengan pembinaan jambatan tersebut. Di perut laut tersebut, wujudnya seekor buaya putih yang dahagakan darah manusia sebagai santapan malam purnama. Barulah proses pembinaan jalan berjalan dengan lancar. Ketika pembinaan, para pekerja yang terkorban akibat kemalangan dikatakan sebenarnya dikorban atas tujuan ritual santapan buaya putih. Setiap purnama mengembang, buaya putih dikatakan menuntut korban selepas 12 malam, di mana pengguna jambatan seakan terpukau untuk terjun ke bawah jambatan. Pernah
terjadi kes misteri sekitar 80-an, yaitu dua beranak menaiki kereta pulang ke pulau. Seorang anak memandu kereta dan ibunya duduk di tepi. Sebaik saja melintasi tiang 56, anaknya terkejut apabila ibunya secara tiba-tiba berada di belakang. Si anak memberhentikan kenderaannya. Ibunya keluar dan terjun ke laut. Tiang 56 terletak di sebelah bahagian pulau jika Anda memandu dari seberang perai menuju ke Pulau Pinang. Tiang 56 akan berada betul-betul di bawah Anda selepas 2 minit Anda memandu dari tengah-tengah jabatan dalam kelajuan sederhana, yaitu di antara 70 hingga 80 km per hour. Tiang 56 atau lebih dikenali sebagai tiang mulut puaka oleh para nelayan pesisir di sana telah menimbulkan ketakutan dan trauma ke atas lebih daripada 20 orang nelayan yang mendakwa mereka pernah cuba disedut masuk ke dalam pusaran sebesar padang bola sepak di situ. Kejadian ini berlaku dalam tahun 2004 dan juga pernah disaksikan sendiri oleh seorang kaki tangan penyelenggaraan Penang Bridge, Sdn Bhd, yang menggambarkan pusaran air tersebut berbentuk wajah wanita tua yang sedang marah sambil membuka mulut seperti sedang menyedut sesuatu. Beliau bagaimanapun dilaporkan cuba merakamkan kejadian tersebut dengan kamera telepon, namun gagal kerana angin yang terlalu kuat pada ketika itu. Keadaan kelam kabut berakhir selepas nelayan yang terlibat melaungkan azan sambil melepaskan tembakan dari pistol isyarat api kecemasan yang dibawa bersama-samanya ketika berada di laut. Siapakah wanita tua yang cuba digambarkan oleh kaki tangan PBSB itu? Ianya terus kekal menjadi misteri. Namun, kenapa dalam banyak-banyak tiang 56 yang paling berpuaka? Kisah tiang 56 ini wujud apabila seorang staf universiti di Pulau Pinang kehilangan kedua penglihatannya akibat sumpahan tiang tersebut. Kebanyakan nelayan juga mengelak untuk berada di kawasan tersebut, namun dikatakan kawasan tersebut mempunyai sumber rezeki yang paling banyak berbanding kawasan laut yang lain. Namun, pengalaman para nelayan yang sering terlihat pusaran air seperti wanita tua yang ingin menyedut mangsanya menjadi kisah seram yang tidak terungkai hingga ke hari ini.